file tu, you pergi dekat Procon option. Okey, kemudian you pergi dekat bahagian general yang ni, so you check dekat code of practice. Okey, you pergi dekat concrete, ni step sama je, ya, macam slab tadi, ya. So you pastikan kita menggunakan Eurocode yang the latest. Kemudian you pergi dekat concrete design, kemudian you pergi dekat high yield bar dan juga milestone
sebagai double checking. Ya, so kita menggunakan Eurocode, you just tekan OK. Barulah kita masukkan data yang diperlukan. Ya, OK. Kemudian bila you dah masukkan data ni, step seterusnya you pergi dekat bahagian design. Ya, so you tengok dekat bahagian yang ni. Ya, okey. Kalau you tengok ada 3 kolom kat sini, top, middle dan juga bottom. So you tengok dekat bahagian top ni dia warna biru. So maksudnya bahagian ni dia adalah bahagian yang paling kritikal. Ya, okey. Kemudian you tengok M imperfection ni, ini adalah moment imperfection yang imperfection yang you kira apa semua. Ya, kemudian you tengok AS ni adalah AS required. Ya, adalah AS required. Ya, okey. Yang ni you boleh tengok juga dekat calculation sheet. Yang ni you tengok dekat bahagian bawah sekali. Ya, yang ni dia. Dia boleh tunjuk juga. Yang ni. Ni 526 untuk XX, YY, axis dia. Ya, okey. So sekarang selain daripada ni, ya, okey, data yang you perlukan apa lagi? You pergi dekat pending schedule. Okey, pergi dekat sini. Ya, okey, pending schedule yang ni, sekarang ni you tengok, ya. Okey, dekat sini, ya, sebelum you jawab yang kat sini, kita tengok dulu soalan. Okey, soalan dekat sini, dia kata check 4H12. 12 dia punya diameter, adequate ke tak? Untuk kettle load yang dikenakan ke atas kolom C8. Lepas tu dia kata sekiranya not adequate, so dia suruh propose new longitude reinforcement untuk kolom C8. Ya, okey. So sekarang kita tengok 4H12. Okey, kat sini you tengok kita tukar 12. Apa terjadi? Maksudnya you tengok kat sini ada merah kan? Maksudnya kalau kita letak kat sini, maksudnya 4H12, ya, you tengok required, AS required 526. AS required yang ni lah yang tadi. Itu adalah AS required. Lepas tu entered ni adalah AS provide. Maksudnya bila kita tukar diameter 12, so dekat sini AS required lebih daripada AS provide. Maksudnya 4H12, 12 diameter yang kita pakai tak boleh nak kettle load yang dikenakan ke atas kolom C8. Ya, jadi macam mana kita nak jawab dia? So kita tengok. Okey, so kat sini yang ni. Ya, okey, yang ni data yang ni you kena screenshot dan masukkan masa jawab soalan nanti. Ini adalah data daripada yang ni. Yang ni. Input ni you kena masukkan. Ya. Okey, kemudian ya, apa lagi data yang you kena masukkan? Okey, yang ni. Ini kalau kita menggunakan 4H12. So maksudnya kita tahu AS required lebih daripada AS provide. So maksudnya dia tak boleh kettle load yang dikenakan ke atas C8. Ya. Okey, jadi ni you kena masukkan juga table ni dalam jawapan. Ya, jadi yang tu you dapat daripada mana? Yang ni dia. So you screenshot ke, you snipping ke, ya. Okey, kemudian you masukkan dalam jawapan. Okey, so dekat sini, ya. Sekarang ni you jawab 4H12 is not adequate, ya, because AS required lebih daripada AS provide. Yang ni dia. Ya, lepas tu dia kita propose a new reinforcement, iaitu kita pakai 4H16. Okey, so macam mana
Nampak. Kelas? Nampak. Nampak ya? Okey. So sekarang ni ini adalah untuk slab. Jadi masa nak jawab slab, ini daripada manual calculation. Lepas tu yang ni, yang ini you kena screenshot ataupun you snipping ke apa, so you masukkan sekali dalam jawapan. Okey, kemudian you dah jawab ni, itu saja untuk slab. Ya. Sejam. Okey. So untuk Dua. soalan kolom dan juga slab, ada Dua. apa-apa soalan? Kelas? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Sebelum kita masuk kepada BIM. Oh, ada lagi. Ya. Wah. Ada. Ya. Ya, apa dia? Soalan PT nanti konsep dia sama je ke? Apa dia? Konsep soalan PT nanti. Dia sebenarnya nak kata sama tu lebih kurang lah. Cuma dia ada macam ubah-ubah lah. Cuma sekarang ni Mama nak tunjuk kalau soalan tu contohnya lah ya. Soalan untuk BIM. Okey, Mama tunjuk kat sini. Okey, konolah soalan ni. Ya, soalan ni dia kata find permanent. Okey, kita tak nak. Okey, dia kata generate shear force dan juga bending reinforcement. Ya, so macam mana kita nak jawab benda ni? Pasal kita kena ambil data ni dalam software Procon. Jadi itu yang Mama tunjuk macam mana kalau soalan bentuk macam ni, dekat mana you nak dapatkan jawapan dia. Macam tu. Okey. Ya? Miau. Okey ke? Okey. Okey. Okey ya. Okey, so Mama tutup untuk kolom. Okey, sekarang kita pergi kepada BIM. Okey, untuk BIM ni dia banyak sikit lah ya step dia. Okey, sekarang ni Mama buka yang ni. Okey, yang ni Mama tutup dulu. Ya. Okey, untuk yang ni nampak tak? Untuk ni continuous BIM yang ni nampak tak? Babi lagi banyak sial. Ya. Nampak. Okey, so nampak. Okey, so sekarang ya kita nak jawab soalan BIM pula. Ya. Dia lebih kurang ajalah practical test ni dia punya bentuk soalan macam mana. Cuma nanti mungkin kalau contoh ni dia suruh calculate yang ni. Nanti soalan yang untuk PT yang sebenar dia suruh cari yang ni. Jadi maksudnya apa yang perlu you sediakan sebelum gunakan Procon ya. Lepas tu dekat mana jawapan tu you nak ambil dia daripada Procon tadi. So itu yang Mama duk tunjuk. Pasal apa kalau tak tunjuk nanti contohlah you jawab aja soalan ni Mama rasa memang litar pukang. Memang you takkan jawab macam mana yang kita nak. Yang macam Mama nak semua. Ya. Okey. So sekarang dah sedia untuk BIM. Aduh, hayu Oli. Okey, so sekarang ni ya kita tengok untuk soalan BIM pula. Biasanya dalam soalan practical test dia akan beri satu structure key plan ya. Yang mana structure key plan kat situlah kita akan pilih continuous beam ke slab ke kolom ke yang kita nak suruh you all jawab. Maksudnya benda yang sama lah ya, structure key plan yang kita pakai ya. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan BIM ya. Okay, soalan BIM yang ni ya, structure key plan yang sama juga untuk slab dan juga kolom ya. Okay, kita besarkan sikit. Okay, yang ni. Okay, BIM
kosong time dengan 450. Lepas tu Saya ni boleh tanya apa slide. density konkrit dia dah beri. Lepas tu density brick dia dah beri 2.4. Ya. Kemudian cover dia dah beri. Lepas tu diameter main reinforcement dia dah beri. Lepas tu untuk link dia dah beri juga. Ya. Okey, kita tengok soalan. Ya, soalan. Okey, sekarang ni bila you dapat aja soalan yang ni, apa yang you faham? So soalan ni kita baca sama-sama lah ya. Okey, kita faham sama-sama. Okey, dia kata continuous B1AD. Adik ambilkan air. Okey. Continuous B1AD. Mana dia? Ni dia. 1AD. Ini dia. Ya. Okey, kemudian dia kata carry brick wall. Lepas tu as well as secondary beam B112. Yang ni. Maksudnya continuous beam 1AD ni dia ada brick wall dan juga dia juga ada secondary beam. Yang mana B112. Okey, kemudian dia kata okey, secondary beam ni dia support oleh 1AD ni lah. Continuous beam yang ni. Okey, kemudian dia kata karakteristik permanent dan juga variable action yang dibawa oleh secondary beam B112 yang ni dia bawa. Ini dia. Ya. Okey, so dekat sini nanti contohlah ya. Okey, sekarang ni dia suruh tentukan load yang bertindak pada secondary beam tadi. Ya. Okey, so ini dia punya table data dia. Lepas tu kita tengok soalan A. Dia kata find the permanent and variable reaction for beam B112. Okey, so dia pun dah beritahu B112 adalah simply supported beam. Jadi macam mana kita nak kira load yang bertindak pada beam B112 yang ni? Kita tengok yang ni ya. Beam yang merah ni sebelah kiri sebelah kanan dia ada slab iaitu GS2 dan juga GS3. Ya. Okey, kemudian beam ni dia ada set weight beam dan juga dia ada brick. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita tengok ya. Karakteristik permanent action from slab GS2. Ya. Lepas tu variable action slab GS2. Maksudnya 5.2 1.8 dia dah beri permanent untuk slab GS3 dan juga variable dia dah beri sama juga 5.2 dengan 1.8. Lepas tu brick safe weight dia dah beri. Lepas tu brick weight kat sini dia dah beri 7.2. Okey, so macam mana kita nak jawab untuk soalan A yang ni? Okey, kita pergi dekat ni jawapan dia ya. Okey, so sekarang kita nak kira load yang bertindak di atas beam secondary beam tadi. Jadi kita asingkan dulu GK apa dia, QK apa dia. So kalau GK kita tahu load daripada slab GS2 dan juga load daripada slab GS3 serta safe weight beam dan juga load daripada brick. Jadi ini dia 5.2, 5.2, 2 dan juga 7.2. Lepas tu you totalkan GK tadi berapa. So dapatlah 19.6. Itu dia ya. Yang ni you dapat daripada sini. Ya, maksudnya you tengok kat sini dia ada GK, dia ada QK, sini dia ada GK, dia ada QK. So kita nak design load yang bertindak dekat beam ni kan.
tahu reaction dia. So kita kita kira GK time dengan L. L ni adalah panjang secondary beam tadi bahagi dengan 2. Ya, okey, yang ni. Ya, kalau you tengok. Okey, maksudnya ya, total GK you time dengan panjang beam secondary ni, lepas tu bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Load akan bertindak di bahagian atas separuh dan di bahagian bawah separuh. Ya. Sebab tu kita bahagi dengan 2. Okey, yang ni. So bila you dah kira untuk permanent action dan juga variable, so you dapat tahu untuk point load yang ni ya adalah 39.2 dengan 7.2 bertindak di bahagian yang ni. Sini. Sini dan juga sini. Ya. Okey, kemudian ya. Okey. Untuk soalan 2A you dah jawab. Ya. So kita tengok soalan 2B. Okey, soalan 2B pula untuk yang A ni kita lupakan. Kita lupakan. So kita tengok yang B pula. Okey, yang B. Yang B pula. Ya. Okey. Kejap nak minum. Kering tekak. Okey, so sekarang untuk B ya. Dekat sini kalau you tengok dalam contoh buku you all beli, dia ada pakai jenis method menggunakan shear force. Ya, ada kadang menggunakan method area, method ratio, tapi dekat sini kita menggunakan method shear force. Ya. Okey. So sekarang ni dia kata karakteristik shear force untuk slab GS1, GS2, GS3, GS4. Ya. Okey, dari table ni dia dah beri dah. Ya. Lepas tu dia kata calculate all karakteristik permanent dan juga variable action for beam 1AD. Kemudian dia suruh sketch. Ya. Okey. Sekarang ni you tengok. Ya. Sekarang ni untuk yang A tadi dah kita jangan fikir dah. Sekarang ni kita nak design beam yang warna kuning ni pula. Warna kuning ni. Okey, so ada GB1. Ni GB1 ni lah. Beam yang ni. So slab yang melekat kat dia adalah GS1, GS2, GS3, GS4. Okey, so sekarang ni you tengok. GS1 dengan GS4 sama data dia. Ya. Lepas tu GS2 dengan GS3. So ini data dia. Ya. Okey, so sekarang ni kalau soalan dia sediakan table yang ni. So yang mana satu yang you nak ambil? Yang mana satu you nak ambil? Okey, jadi cara dia macam mana? You tengok. Okey, ini adalah beam yang kita nak design. Ya, beam yang kita nak design. Lepas tu dia ada external beam. Bila external beam, kenapa tu? Kenapa tu? Gangguan ya. Okey, sekarang ni you tengok. Beam yang warna kuning ni dia adalah external beam. Maksudnya dia adalah flange beam, iaitu L. L beam. Okey, jadi bila L beam maksudnya nak dapatkan data GS1, GS2, GS3, GS4. So kat sini dia adalah discontinuous. Jadi macam mana you nak dapatkan data? So GS1, GS4 mana discontinuous?
GS. Ini dia. Dan juga ini. Okey, kemudian GS2, GS3 discontinuous yang mana? Ini dia. Ya. Jadi macam mana nak kira dia, pergi dekat cara jawab yang ni dia. Okey, mula-mula you tentukan safe weight beam dahulu. Kemudian break. Okey, sekarang ni safe weight beam dekat sini 0.45 dia tolak dengan thickness slab. Maksudnya soalan untuk beam ni dia punya flange tu dia sebenarnya macam monolitik. Yang mana slab tu dia sekali dengan beam. Ya. Sebab tu you kena tolak dia. Kalau macam soalan dia ada beritahu non-monolitik, so macam biasalah, iaitu 0.25 you time dengan 0.5, 45 time dengan safe weight beam. Dengan 0.25 you time dengan 0.45 you time dengan density konkret. Tapi dalam soalan ni dia macam slab dengan beam tu dia sekali, iaitu monolitik. Sebab tu you kena tolak dia. Ya. Okey, kemudian untuk break pula break kat sini dia dah beritahu density break adalah 2.4. Kenapa time dengan 3? 3 ni adalah satu level you punya floor, iaitu 3 meter. Ya. Okey, itu yang kita kali dengan 3. Okey, so kat sini you tengok 3. Okey, tengok dia punya soalan. Ya. Okey, kat sini ada tak dia beritahu 3 meter? Tak ada kan? So 3 meter ni you boleh tengok soalan kolom. Maksudnya ketinggian satu level kolom daripada ground ke first. Ya. Okey, so 3 meter. Okey, jadi sekarang ni you dah calculate lepas tu you totalkan. You totalkan GK. Iaitu safe weight beam you plus dengan brick wall tadi. Lepas tu you plus dengan load daripada GS1 dengan GS4. Yang ni 5.5. Macam mana dapat? Yang ni dia 5.5. Ni dia discontinuous GK. Ya. Okey, kemudian step seterusnya QK pula. QK yang ni adalah span 1 dengan span yang nombor 2. Maksudnya span yang ni. Yang ni dia kira by span. Yang ni dia. Span yang ni dengan span yang ni. Okey, so sekarang yang ni. B span 1 dan juga span yang ni. Okey, jadi load from slab GS1, GS4. Dia punya QK berapa? 1.9. So dapat daripada mana? Yang ni dia. 1.9 tadi. Ini dia. Ya. Okey, kemudian step seterusnya cari pula load yang bertindak pada span yang kedua. Span yang kedua yang mana pula? Yang ni dia. Ni. Span yang kedua yang ni pula. Yang ni. Ya. Okey, kemudian so you totalkan. Safe weight beam brick. Lepas tu load from slab GS2 dengan GS3 2.6. Dapat daripada mana 2.6?
0.83 dengan 0.9. Ya, 0.9. So yang ni. Okey, kemudian tadi kita tahu dekat tengah-tengah ni dia ada point load. Dia ada point load. So point load tu kita dah kira dalam soalan 2A, iaitu 39.2 dengan 7.2. So masukkanlah. So you akan dapat bentuk macam ni. Okey, ya. So bila dapat yang ni sebenarnya adalah manual calculation yang you kena sediakan dahulu. Ya. Kemudian, ya. Okey, kita tengok soalan. Okey, so sekarang soalan A dan juga soalan B kita dah buat. Kita dah buat. Okey. So sekarang masuk soalan C. Ya. Okey, soalan C ini adalah step yang mana kita nak guna Procon, ya. Soalan C yang ni, design beam 1AD adalah L beam, flange beam. So dia dah beri, ya, beam efektif 800, BW 250, H untuk beam adalah 450, thickness untuk slab 125. Lepas tu dia beritahu beam ni adalah prismatic beam, iaitu macam monolitik lah, ya. And then design perimeter provide in design data. Okey, ni design perimeter ni dia dah berilah. Okey, dia dah beri untuk yang ni. Yang ni. Okey. Kemudian, ya, apa lagi? Dia kata consider all support for the beam pin. Ya, maksudnya pin support. Lepas tu dia dah beri dah downward redistribution, percent redistribution. Di data ni semua dia dah beri. So nanti data ni you akan pakai dalam Procon. Ya, okey. So sekarang ni kita tengok soalan C, dia punya jawapan. Macam mana nak jawab? Okey, so pergi dekat answer dia. So you cari dulu dia punya sinom dia. Lebih kurang macam apa ni, dia punya sinom U plus dengan link U plus dengan dia punya diameter bar bagi 2. Dia punya dx dia gitulah. Ya. Okey, so bila you dah kira yang ni, ya. Okey, step seterusnya sebelum tu you pergi dekat Procon, ya. Okey, pergi dekat Procon. Nampak tak yang ni? Nampak tak? Nampak, ya. So sekarang ni step yang sama. Bila you buka Procon, you pergi dekat bahagian file dahulu. Lepas tu you pergi dekat Procon option, kemudian you pergi dekat general yang ni, kemudian you pergi dekat code of practice. Pastikan konkret ni menggunakan Eurocode yang paling latest sekali. Kemudian bila you dah tukar, you pergi dekat concrete design pula. Concrete design ni sama juga, ya. Untuk high yield bar dan juga mild steel bar kita menggunakan Eurocode. So dia punya value adalah 500. Kemudian simbol untuk high yield bar designation dan juga mild steel bar designation adalah H. Pasal kita menggunakan Eurocode. Selain daripada H, you kena tukar. Okey, kemudian kita nak design beam. Okey, beam kita punya FCU ataupun FCK berapa? So you boleh tengok kat sini.
keluar yang ni. Okey, so step awal yang you kena buat apa dia? Ya. Okey, step dia adalah FCK. Berapa tadi? 30. FYB, Eurocode adalah 500 dia punya data. So percent redistribution, lepas tu downward, ya, lepas tu yang ni percent load permanent, lepas tu creep coefficient, lepas tu untuk shrinkage, lepas tu untuk Eurocode shear ni. Okey, nampak tak ni? Nampak. Oh, tak nampak ya. Okey. Mama tak Sekejap, keluar, takut. Yo. Sekejap. Sekejap Mama share. Sekejap ya. Okey, mana dia? Ni dia. Okey, Mama share. Okey, nampak tak? Nampak? Okey, nampak ya. Okey, so tadi step awal you pergi dekat file ni kan, bila you dah tukar semua data, lepas tu you tekan OK, lepas tu you pergi dekat concrete, you pergi dekat CB. Dekat CB, lepas tu CB ni adalah continuous beam, so you klik nanti akan keluar yang ni. Okey, yang ni nampak ya? Nampak. Okey, so sekarang ni ya, okey, kita namakan kita punya title adalah CB 1AD. Mana kita nak design continuous beam tadi. So kita tengok FCK adalah 30, FYB adalah 500. Pasal kita menggunakan Eurocode. Lepas tu percent redistribution downward. Lepas tu percent life load permanent. Lepas tu creep coefficient. Lepas tu shrinkage, Eurocode untuk shear. Ini semuanya adalah data yang disediakan. Yang ni. You just masuk aja. Yang ni. Dia dah beritahu. Ya, so you masukkan sahaja. Okey, so sekarang ni ya, you tengok kat sini untuk cover to center top steel, top dan juga bottom 39. Dapat daripada mana? Yang ni. Yang ni dia 39. Okey, kemudian ya, bila you dekat sini you dah masukkan, lepas tu dead load factor 1.35, live load factor 1.5. Kemudian density ni Mama tulis kosong ataupun kita kosongkan aja terus. Ya, pasal Mama nak kira sendiri safe weight beam. Ya. Okey. Kemudian bila you dah masukkan data ni, parameter dia, step seterusnya you pergi dekat section. Pergi kat situ. Okey, so sekarang section ni kita tengok daripada soalan, ya. Dia beritahu dekat sini dia adalah flange beam L, ya. Dia dah beri dah B effective, BW, H untuk beam, lepas tu slab thickness, dia dah beri dah semua. Jadi macam mana nak dapatkan L, ya, you tengok kat sini. Mula-mula you tulis dulu section number BW250, B450, B effective 800, lepas tu thickness slab 125. Okey, sekarang ni contohlah, ya, kita padam dulu yang ni. Kalau kita padam yang ni, ya, yang tadi flank offset ni, ya, kita akan dapat bentuk T. Sedangkan kita design yang ni adalah bentuk L.
So, dapat. Ya, bentuk macam ni. Okey, so sekarang ni, ya, yang ni bila you dah dapat bentuk ni, yang ni sebenarnya you boleh buat juga tak ada negatif. Boleh, tak ada masalah. Bentuk dia macam ni. Dia terbalik gitu aja. Tapi kat sini Mama tulis negatif. Pasal tak nak serabut dekat bahagian yang ni, so tulis negatif. So bentuk macam ni. Okey, so yang ni, ya, kalau you tengok dia punya macam mana nak jawab soalan, ya. Yang ni dia. Ya, untuk perimeter, untuk section, so you kena screenshot ataupun you snipping ke apa, you masukkan dalam jawapan. Ya, dalam jawapan. Ni you screenshot ataupun snipping ke, you masukkan dalam jawapan. Untuk perimeter pun you masukkan yang ni. Ya, dalam jawapan. Okey, sekarang kita pergi dekat span pula. Okey, dekat bahagian span, you tengok ada span ada 3 kan. So masukkan span 1, 2, 3. Lepas tu section dia, untuk length dia 5, 5, 5. Macam mana dapat 5 tu? Yang ni dia. Ni dia. Ni 5, 5, 5. Macam tu. Ya. Okey, kemudian, ya, you tengok yang ni. Section satu untuk left dengan right ni kita tulis. Kita tulis 1, 1, 1, 1, 1. Maksudnya dia punya section Amal Ibrahim. sama. Ni Amal Ibrahim ni. Ya, kenapa ya? Kenapa? Ada soalan? Kelas? Ada soalan ke? Dah ada. Tak ada ya. Okey, tu tak apalah satu gangguan ya. Okey, so sekarang ni untuk span ni kenapa kita tulis section number left dengan right dia adalah 1, 1, 1, 1 pasal kita refer kepada bentuk yang ni. Bentuk yang ni. Ya. Contohlah kalau soalan tu terletak sebagai T-beam, so yang ni tak ada lah. Nilai ni tak ada. Ya, jadi dia akan bentuk T. Ya. Okey, kemudian ya, bila you dah masukkan untuk bahagian span, you masukkan dekat bahagian support. Okey, sekarang ni disebabkan soalan, soalan dia beritahu dekat sini, ya, beam ni adalah yang ni. Dia kata all support for the beam to be pin support. Ya, maksudnya dekat sini bila you menggunakan Procode, you tak payah masukkan apa-apa data. Tak payah. Ya, tak payah. Okey. Kemudian, ya, kita tengok dia punya jawapan. Okey, bila you dah masukkan ni, kemudian span yang tadi pun you kena
dengan 1.9. Ni, masukkan. Ya. Okey, kemudian ya, bila kita dah masukkan, sekarang ni kita tengok dekat span yang kedua. Span yang kedua, kita ada point load. Jadi macam mana nak masukkan point load ni? Pasal point load ni daripada secondary beam. So dia bertindak 2.5 meter daripada B dan juga 2.5 daripada C. Okey, so macam mana cara nak tulis dia dalam kon? So you tengok. Dead load 39.2, A 2.5. Maksudnya daripada 2 lah. Ya. Kemudian live load 7.2, 2.5. So daripada sini support ni. Okey. So yang ni. Bila you dah masukkan data ni, so you akan dapat ni. Ini dia figure yang kita perolehi daripada data yang kita masukkan. Jadi macam mana nak jawab dia? So sekarang ni you masukkan yang ni, kemudian yang ni. Ya. Okey, data yang ni you kena masukkan. Lepas tu yang ni pun you kena masukkan dalam jawapan. Ya. So tengok. Yang ni masukkan dalam jawapan. Ya. Okey, so sekarang ni bila you dah masukkan semua ni, perimeter, section, span, support, loading, you dah masukkan. So step seterusnya apa dia? Yang ni 3 ni you tak perlu kacau, you tak perlu sentuh. So step seterusnya you pergi dekat bahagian design, klik dia. So nampak tak ni? Ini adalah deflection. Okey, so deflection kita tak consider. So kita pergi terus pada moment dan juga shear diagram. Okey, so ini dia. Ini dia. Ya, untuk dia. Okey, sekarang ni ya, kita tengok soalan. Sekarang ni kita dah buat A, B dan juga C. Sekarang ni macam mana nak jawab D? Okey, D dia kata generate shear force dan juga bending moment for the beam in Procon. Kemudian provide sketch shear force dan juga bending moment diagram for the beam. Kemudian identify the critical shear force dan juga bending moment. Okey, untuk jawab D ni macam mana? Okey, kita tengok jawapan macam mana. Okey, so sekarang ni untuk D. Yang ni. Ini sebenarnya ya, ini you boleh snipping ataupun screenshot daripada ni Procon. You boleh ambil. Ya, tapi you kena tulis dia punya value dia. Maksudnya bila you screenshot yang ni, you nak masukkan ni, you tak nak tulis, you tak nak lukis. Tapi you masukkan ni ya, diagram daripada Procon, tapi dekat sini you kena tulis data. Ya, you kena tulis. Okey, you tak boleh tinggal macam ni sahaja. Ya. Okey, so satu cara you nak buat macam ni ataupun you nak jawab yang macam ni boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau you pakai yang ni, you kena tulis data dia. Ya. Jadi sekarang ni contohlah ya. You boleh lukis. Bentuk dia macam ni. Kita refer kepada yang Procon punya. So lebih kurang macam ni. Ya, ni span 1, span 2, span ketiga. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada Procon. Okey, so macam mana nak tentukan data-data tadi ni? Ya, macam mana? Macam mana dapat 43, 19 semua ni? Macam mana? Okey, so satu cara you boleh tengok dekat sini, ataupun kadang-kadang kat sini dia susah sikit, dia tak berapa accurate. So you boleh pergi kepada calculation sheet kat sini. Sorry, dekat output file. Sorry you pergi dekat output file. You pergi dekat situ. So dekat sini you nampak tak?
35.2 dan juga 35.2. Yang ni. Maksudnya kat situ kalau you tengok dekat sini, ni positif, ini negatif. Ya. Okey, jadi sekarang ni dia. Dua ni. Okey, kemudian bila masuk span yang ketiga, span yang ketiga, sebelum tu you ada nilai yang ni. Lepas tu nilai yang ni. Last sekali nilai yang ni. Itu cara nak baca dia punya value shear daripada output file. Ya. Okey, kemudian sekarang ni okey, sekarang ni kita nak jawab untuk moment pula. Okey, untuk moment
generate shear force dan juga bending moment diagram. Lepas tu kita kena identify critical shear force dan juga bending moment dia. So macam itulah cara you nak jawab. Ya. Okey, sekarang kita pergi kepada E. Okey, soalan E apa dia? Okey, dia kata generate reinforcing dan juga perform structural design of man dan juga shear reinforcement for this beam. Dia suruh list propose man reinforcement dan juga shear reinforcement for every critical bending moment dan juga shear force yang kita dapat daripada nilai D. Okey, kalau ada soalan bentuk macam ni, macam mana nak jawab? Okey, pergi dekat answer. So you tengok kat sini. Ya, macam mana dapat benda alah ni? So pergi dekat bahagian procon, ya. You pergi dekat reinforcing. You pergi dekat bahagian reinforcing. So first kali you generate dia dulu. Ya. Okey, you generate dia dahulu. So akan keluar benda alah yang ni. Ini adalah untuk man reinforcement. So kita tahu span 1, span 2, span 3 semuanya adalah 2H16. Ini dia. 2H16. Okey, kemudian untuk shear forcing spacing, you tengok kat sini. Ini 250, 250, 250. Lepas tu macam mana kita nak tahu dia punya diameter spacing? Ini dia, H6. Ini semuanya adalah data daripada yang kita masukkan. Yang kita masukkan. Data yang kita masukkan. Ya. Okey, kemudian bila kita dah dapat yang tadi, kita dah generate dia, ya. So macam mana nak jawab soalan E tadi? So you boleh buat macam ni, ya. Untuk man reinforcement untuk span 1, span 2, span 3, you boleh jawab 2H16, 2H16 dan juga 2H16. Kalau macam you tak buat macam ni pun tak apa. Janji you buat mid span 1 berapa? 2H16. Lepas tu mid span kedua berapa? 2H16. Lepas tu span yang 3 dia punya mid span dia berapa? 2H16 juga. You boleh refer dekat sini. Lepas tu you boleh buat dekat sini, ya. Untuk mid span 1, 2, 3 span dia, ya. Kita guna man reinforcement 2H16. Lepas tu dekat support yang ni, dekat yang ni, support yang ni. Yang ni, lepas tu yang ni, dekat setiap support kita menggunakan 2H16 juga, ya. So itu cara dia. Dekat outer support, lepas tu dekat kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Semuanya menggunakan 2H16 ni. Maksudnya you boleh aja jawab mid span 1, mid span 2, mid span 3, you pakai 2H16. Lepas tu untuk dekat support A, B, C, D, kita juga menggunakan 2H16. Macam gitu. Ya. Okey. Kemudian, ya, bila you dah jawab untuk soalan yang ni, ya. Okey, yang ni untuk shear pula, untuk shear reinforcement, ya. Shear reinforcement ni daripada sini. Shear reinforcement 250. So nak tahu dia punya diameter link dia berapa? Pergi yang kat sini. Ini dia H plus. Sebab tu jawapan buat macam ni. Span 1 H6 250, span 2 sama, span 3 sama. Lepas tu you pun save kerja you ni. Yang ni you save dia. Ya. So
macam mana nak save nak save output daripada Procon? You pergi dekat calculation sheet, lepas tu you pergi dekat output setting, you klik semua kecuali yang ni. Dua ni, reaction dan juga grade. Lepas tu you just tekan OK. Ya. So output ni lah yang you nanti kena hantar dalam jawapan. Ya, dalam jawapan BIM. So macam mana nak dapatkan output ni? So you pergi dekat icon printer. So you pergi dekat Microsoft Print to PDF. Lepas tu you just tekan OK. Lepas tu nanti dia akan tanya dekat mana you nak save dia. So you tulislah. Contohnya content newsfeed Lagi. 1 Dah save kan? Habis dah. AD. Contoh macam tu. So tulislah dekat desktop. So save lah. Ya. Okey. So itu adalah untuk soalan bagi menjawab soalan A, B, C, Takkan D, E, F. Dah lah tu. Ya. A, B, C, D, E, F. Ada Okey. G. Kemudian you tengok soalan G. Okey, soalan G ni dia kata Panjangnya. dekat kolom dekat kolom ni dekat sini you tengok dekat sini dia letak kolom daripada timber. Lepas tu dia pun dah beri dead load dan juga permanent load dan juga variable load daripada kolom. Dia dah beri dah semua. Okey, jadi macam mana cara nak jawab dia? Kita tengok. Yang ni dia dah beri. Dia kata masa renovation dekat dekat yang mama tunjuk tadi dekat sini dia letak kolom. Dia letak kolom. Okey, jadi dia letak kolom daripada timber. Kemudian kolom ni tadi dia ada permanent axial load 50 termasuk safe weight column dan juga variable axial load 20. Lepas tu dia kata evaluate whether the proposed main and shear reinforce in AE yang ni still adequate. Maksudnya yang kita cari dalam E tadi jawapan E tadi. Ni jawapan E. Yang ni adakah dia boleh cancel load bila ada kolom dekat situ? Okey, jadi sekarang ni kita tengok lagi dia suruh ni macam biasalah Okey, kalau macam dia kata not adequate, so dia suruh propose new reinforcement dekat situ. Okey, so kalau ada soalan macam ni, macam mana you nak buat dia? So you tengok jawapan dia. Okey, so dekat sini tadi point load. Maksudnya dekat point load tu dekat kolom timber tu dia tambah GK dan juga QK, iaitu 50 dan juga 20. Okey, tadi kita dah ada point load tu tadi reaction dia 39.2 dengan 7.2. Yang ni kita dapat daripada sini. Maksudnya yang ni 39.2 you tambah dengan 50, 7.2 you tambah dengan 20. Okey, so itu yang dapat yang ni. Yang ni. 89.2 dengan 27.2. Okey, so sekarang ni macam mana nak jawab sekiranya ada pertambahan dekat BIM 1AD. Okey, jadi cara dia macam mana? Okey, mama buka yang ni. Okey. Sekejap
ni. Nampak tak? Yang ni. Nampak Mama Mama. tunjuk. Okey, nampak ya. Okey, jadi sekarang ni sebenarnya yang ni adalah daripada data yang sama tadi. Yang ni semua sama. Ya. Cuma dekat bahagian load sahaja kita tambah untuk P dia. Ya, iaitu 89 dengan 2.7. Yang ni. Kita Nampak tak nampak? tak nampak? Okey, sekejap ya. Ya. Sorry. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Ni dia. Baik. Okey, continue speaking. Okey, nampak yang ni? Nampak? Nampak ya? Okey, sekarang ni ya untuk menjawab soalan soalan yang terakhir iaitu G yang ni, maksudnya soalan G ni biasanya kalau ada perubahan. Kalau ada perubahan. Kalau dekat soalan ni dia tambah kolom. Okey, contohlah you dapat soalan dia kata dekat during renovation ya. Contohlah mama beri okey dekat sini dia buang secondary beam ni dia buang. Maksudnya tak ada. Jadi macam mana nak buat? Ya, nak jawab soalan tu. So nanti dekat load ni yang ni tak ada. You hilangkan. So nanti you generate you akan dapat jawapan. Okey, tak apa. Sekarang ni soalan yang ni ya, yang ni dia ada tambah kolom timba dekat sini. Jadi macam mana nak jawab dia? Okey, kita tengok pada Procon. Okey, untuk perimeter, section, span, support ini semuanya sama macam yang beam tadi. Beam yang tak kita buat renovation. Okey, so sekarang kita pergi dekat bahagian load. Dekat bahagian load ni je kita tambah. Ya, P dia. Okey, P dia apa dia? P dia yang ni. Yang kita kira tadi. Yang ni. Oh, sorry. Ni. Ni 89.2 dengan 27.2. Masukkan data sini. Ya. Okey, so nanti dia suruh dia tanya dalam soalan dia tanya dari segi main reinforcement ada tak berlaku perubahan yang kita pakai 2H16 tadi dan juga spacing dia ya, reinforcing tadi. Jadi sekarang ni bila you dah masukkan data ni semua ya, so you kena tengok macam mana nak jawab. Okey. Ini adalah ini untuk jawab soalan G. Ya, soalan G yang ni. Yang ni you snipping ke screenshot ya. You masukkan dalam jawapan nanti. Kemudian ya, dekat sini. Yang ni pun you boleh masukkan juga ya. Okey. So sekarang ni you pergi dekat bahagian design. Dekat bahagian design ni kita pergi dekat moment and shear force ya. Yang ni lepas tu you pergi dekat bahagian reinforcing kat sini ya. You just generate dia ya, pasal ada berlaku perubahan tadi. Okey, so sekarang ni you tengok ya. Sekarang ni you tengok dekat span yang kedua. Span yang kedua ada perubahan iaitu 3H16. Tadi sebelum kita tambah kolom timber semuanya 2H16. So kat sini ada perubahan. Dan kemudian kita tengok dekat shear forcing kat sini. So dekat sini pun ada perubahan. Iaitu dekat mid span sini, span 1, span 2, span 3, 250. Tapi untuk span yang pertama, kedua, ketiga ni dekat sini dia berubah. 150. Yang ni. Ya, lepas tu nak tengok dia punya diameter link H6. Ya. Jadi macam mana you nak
kedua dia ada 2H16 dengan 3H16. Ada perubahan dekat situ. So you kena jawab macam ni. Kemudian untuk shear pula. Okey, untuk shear macam mana? Ya, untuk shear yang ni pula kita tengok. So ada perubahan iaitu 150. Jadi macam mana nak jawab? So buatlah dekat span yang kedua ya, ada R6150. Ini H sorry. H bukan R. So inilah cara nak jawab soalan bagi soalan G. Yang ni. Ya. Kemudian dia suruh save output progon kalau ada perubahan. Macam mana nak save dia? You pergi dekat calculation sheet yang ni. Ya, pasal yang ni dia ada pertambahan kolom timber tadi. Ya, so you just tekan output setting. Okay, you klik dia. Kecuali dua ni, reaction dan juga track. Okay, lepas tu you tekan okay. Kemudian nak dapatkan output perubahan tadi, yang ni mama namakan macam ni. Ya, so you pergi dekat ikon printer, you cari Microsoft Print to PDF. Lepas tu tekan OK. Lepas tu nanti dia tanya, ya, nak jawab apa, nak save dekat mana. So CD 1 AD new. Mama buat macam tu. Maksudnya new ni bila berlaku pertambahan dekat point load tadi. So save lah. Save. Okay. Save. Lepas tu, so output tu you kena hantar juga. Sekali dengan you punya jawapan. So macam tu lah nak jawab soalan beam, soalan slab dan juga soalan kolom menggunakan Progon software. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kelas? Mama, saya nak tanya Mama. Ni macam mana?